topik kita kedua hari ni, snap election. Saya bawa Mahathir nak join amanah tu last kali. Ada orang tanya saya, betul ke Mahathir join amanah, apa yang berlaku? Snap election, saya boleh katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, snap election sudah ada, bukan setakat ni ya, ada beberapa sources dah ada sekarang ini. Banner dah print, printer semua dah start printing material untuk election. Kemudian kalau kita tengok sekarang ini, SPR pun dah mula mengadakan election punya training. Malah Perikatan Nasional pun sudah mula membuat training election dia orang sendiri. Pakatan PKR, Parti Keadilan Rakyat pun sudah mula membuat election training mereka sendiri. Kenapa? Atas tujuan apa? Election is just around the corner. Mereka sekarang ini bersiap sedia untuk berlakunya snap election, dan yang saya dengar berkemungkinan berlaku selepas pembentangan bajet in November. So most likely it's going to be in December. Kalau paling awal pun dia akan berlaku pada bulan Disember. Cuti sekolah pada masa itu election akan berlaku. So apa yang mereka tunggu sebenarnya? Dan kenapa mereka perlu melakukan election ini secepat mungkin? Number one, saya dah sebut benda ni berkali-kali. Kalau sekiranya mereka UMNO menunggu terlalu lama, dia akan bagi nama buruk kepada UMNO. PAS menunggu terlalu lama, dia akan membagi nama buruk kepada PAS. Namun begitu, Muhyiddin Yassin mahu dia berlaku lama. Dia perlu benda ni berlaku lama. Kalau dia berlaku dalam masa yang dekat, pertama, dana dia tak cukup. Nak lawan dengan UMNO, nak lawan dengan PAS. Dana dia masih tak cukup. Jadi macam mana dia nak melawan? Macam mana dia nak menentukan? So mereka nak kena prolong. Tapi kalau mereka terus prolong, kalau sekiranya UMNO tiba-tiba setuju, whatever, doing something menyebabkan jatuhnya kerajaan ini, nak tak nak snap election berlaku dalam keadaan mereka tidak bersedia. So lebih baik mereka bersedia dalam snap election yang ada sekarang ini daripada mereka menunggu yang terlalu lama, akhirnya dalam keadaan mereka tumbang. 111 undi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional baru-baru ini adalah satu petanda bahawa teruknya sokongan ahli parlimen kepada Perikatan Nasional. 111 undi, 111 kerusi yang mengundi bukanlah satu majoriti. Kita pun tahu benda itu dan kita jelas. 111 tak cukup majoriti pun. Nak majoriti kena 112. Okey, kita tolak seorang yang hadir, maksudnya dia ada 112 je sokongan. 111 lagi menyokong Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Okey, tolak satu yang berkecuali, 110. Kalau kita masuk timbalan speaker. So maksudnya sokongan kepada Pakatan Harapan ada 110 orang. Tidak pernah dalam sejarah pembangkang mereka ada lebih sokongan, lebih daripada 90 sokongan. Dan inilah kali pertama berlaku di mana sokongan itu lebih daripada 90 kerusi menyokong 110 ahli parlimen sekarang ini on Pakatan Harapan punya side. So apa petanda ni semua? Petandanya takkanlah setiap hari Perdana Menteri tak boleh pergi luar negara dah lepas ni. Apa orang kata, menteri-menteri semua tak bolehlah culas dah. 111 orang itu kena memastikan hadir. 112 tu kena pasti hadir setiap kali undang-undang hendak dibentangkan. Now, bagaimana hendak membentangkan bajet pada hujung tahun ini? That will be very interesting. Nak membuat pembentangkan bajet pada hujung tahun ini, daripada segi ketelusan dan sebagainya. Dan saya juga sangat tertarik sekiranya bagaimana pembentangan kepada perbelanjaan yang telah dilakukan kepada bantuan prihatin rakyat. Bagaimana bantuan-bantuan prihatin rakyat itu adakah akan dibahaskan dengan baik dan bagaimana? Jadi benda itu sebenarnya yang akan menjadi satu persoalan yang menarik. Namun begitu, saya balik kepada persoalan saya. Kenapa nak buat snap election? Kenapa nak buat snap election? Dia dan apakah key? Apakah tanda-tanda, apakah orang kata apa, bukan tanda-tanda, tapi apakah benda yang perlu ada untuk mereka nak menyatakan yes, let's do snap election. Number one, saya dah sebut benda ini, saya akan sebut lagi. Ada orang kata kenapa kau ulang cerita sama, sebab audiens saya berlainan dan kadang-kadang tiap malam saya punya ilham tu berlainan. Yang pertama saya kata, sekarang ini disukai atau tidak, Mahathir tengah berunding dengan semua orang. Mahathir tengah berunding dengan semua orang. Mahathir tengah berunding dengan PAS, Mahathir tengah berunding dengan Amanah dan DAP, Mahathir tengah berunding dengan Azmin, Mahathir juga tengah berunding dengan fraction of UMNO. Berunding dengan apa? Berunding bagi memastikan anak dia, Mukris, dapat tempat untuk bertanding. Dia dan Mukris ada tempat untuk bertanding kalau umur dia panjang lah. Tapi paling kurang Mukris ada tempat untuk bertanding. Untuk dia nak bertanding tu, another 5 years is, bagi saya tengok dekat parlimen hari tu pun kesian dah.
bagi saya it's time for him to go lah kan. It's time for him to go. Tetapi nak tak nak, dia kena fikirkan anak dia nak bertanding di mana. Anak dia nak bertanding di mana. So kalau sekiranya mereka nak bertanding dengan 6 orang, 5 orang yang mengikut dia tu, dia kena pastikan 4 orang yang mengikut dia tu, dia kena pastikan mereka ada tempat untuk bertanding. Mereka ada kerusi untuk bertanding. Mereka ada parti untuk bertanding. Bagaimana mereka nak bertanding kalau sekiranya mereka tidak ada parti untuk bertanding? So ada yang mengatakan, tadi saya tengok bahawa dia kata, oh mereka akan, Mahathir akan menyertai amanah. So adakah probability itu akan berlaku? Saya tak kata benda itu mustahil. Saya tak kata benda itu mustahil, tetapi unlikely to happen. Kenapa unlikely to happen? Sebab apa? Bagi saya, kalau sekiranya diterima pun bertanding di bawah amanah macam mana Khairuddin dulu, grassroots amanah itu sendiri akan menentang Mahathir bertanding di bawah tiket amanah. Kenapa dia menentang bertanding di bawah tiket amanah? Dia ada beberapa isu. Pertama, isu moral. Kedua, isu nak menjawab hujah pihak lawan nanti. Ketiga, isu Mahathir itu sendiri yang mempunyai masalah apabila melibatkan kesetiaan. Apabila melibatkan kesetiaan, dia menghadapi masalah itu. Sebab itu mula-mula nak wujudnya Pakatan Harapan Plus tu tak berjaya. Sebab apa? Disekat oleh Parti Keadilan Rakyat. Kita dah nampak plan dia itu awal. Kita nampak plan dia itu awal. That is why kita tak nak buat dan tak nak bergabung dalam jangka masa yang kita minta, yang kita nak buat pada masa itu. Sebab itu Pakatan Harapan Plus itu gagal. Kerana apa? Kita nak memastikan bahawa Pakatan Harapan Plus itu tidak boleh pergi jauh sebagaimana yang sepatutnya. Okey, so kalau sekiranya Pakatan Harapan Plus itu gagal, tak boleh nak dibuat, tak boleh nak pergi, so ke mana lagi selepas ini Mahathir nak pergi? So dia ada beberapa option. Option yang pertama, dia join amanah lah, saya dah sebut tadi. Option yang kedua, dia tak boleh join DAP atau PKR, confirm kita orang takkan terima dia. Option yang kedua, dan sekarang ini sedang berlaku adalah, dia kena buat perbincangan dengan Azmin, parti Azmin dah ada, dia kena buat perbincangan dengan Azmin dan dia punya bargaining chip is, dia kata apa? Aku ada nama, orang masih percaya kepada aku dan orang masih undi aku sebagai bekas Perdana Menteri. Itu bargaining chip. Tapi namun begitu, Azmin pergi sendiri dengan parti dan logo yang baru, takkan mampu untuk nak memenangi apa-apa kerusi, apatah lagi nak memenangi Malaysia. Jangan kita ingat nama Azmin tu dah gah, tabur duit. Belum tentu. UMNO tabur duit lagi banyak. Dia lagi banyak duit dia. So, bagaimana? So, dia kena bergabung dengan satu lagi parti yang besar. So, untuk memastikan dia kena macam ni. Dia, sekarang ini Pakatan Harapan intact. PH, DAP, PKR Amanah intact. Itu tak ada masalah. Tapi sekarang ini, dia nak memastikan bahawa lawan mereka UMNO itu tak kuat. Itu dia kena ambil fikiraan macam tu. So caranya dia kena bergabung dengan PAS. Parti yang Azmin ini kena bergabung dengan parti PAS dan melupakan UMNO. Itu satu. Saya sebut tadi amanah yang pertama, itu yang kedua. Dia kena bergabung dengan parti Azmin, bergabung pula dengan parti PAS dan lupakan UMNO. Kenapa perlu lupakan UMNO? Dalam keadaan sekarang ini UMNO dianggap tidak relevan. Dan kemudian UMNO dilihat sebagai masih cuba untuk nak topple mereka. Dan kemudian yang ketiga, bergabung dengan Bersatu lah. So maksudnya Mahathir di dalam tim Azmin, bergabung dengan Bersatu Muhyiddin, bergabung dengan PAS. Itu option kedua. Kita tak boleh tolak possibility option ini. Kita tak boleh tolak ke tepi. Okay? Possibility ini ada dan kemungkinan ini ada. Itu yang kedua. Ketiga, saya dah sebut hari itu adalah, sebab itu peranan Muhyiddin Yassin ni sangat penting. Tuan-tuan, kita kena tengok jauh. Pandangan Muhyiddin Yassin ni. Dia pula, Muhyiddin Yassin pun ada permainan. Itu saya kata ni macam main chess. Main chess macam ni. Kita move berdasarkan apa move lawan kita. Kita tak ada satu masuk pertandingan chess, kita kata, okay, mula-mula aku jalan pawn, kemudian king side, kemudian queen side, kemudian bishop, kemudian knight, lepas tu, dia tak ada. Kemudian ending dia macam ni. Tak boleh. Kita nak move, buat next move, kita kena tengok lawan kita punya move. So sekarang ini, itu Mahathir. Muhyiddin punya move pula, dia akan tengok macam ni. Dia akan lihat, siapa yang offer lebih baik. Sekarang ini, kuasa menentukan bersalah atau tidak. Perdana Najib, pimpinan UMNO ini terletak di tangan Muhyiddin Yassin. So orang UMNO tak boleh cakap apa dah sekarang. So, dia buat perkiraan macam ni. Dia tengok secara besarnya, walaupun ada yang kata UMNO terpecah kepada 5 camp. Okey, kita letak 2 camp besar.
Satu kem Zahid Hamidi, Najib. Satu kem Hishamuddin. Sekarang ini rundingan di antara pemikiran Muhyiddin Yassin, dia melihat siapa yang lebih menguntungkan sekiranya dia jadi Presiden UMNO. Kerana kalau sekiranya Hishamuddin itu lebih menguntungkan dan dia perlu bekerjasama dengan Hishamuddin, maka tugas dia adalah memasukkan Najib, Zahid Hamidi, Isa Samad dan sewaktu dengannya pimpinan-pimpinan ini ke dalam penjara. Perlu dimasukkan mereka itu ke dalam penjara. Hari ini keluar cerita Rosmah. Rosmah terima berbelas juta nama buruk kepada Najib. Kan? Sebagai komisen. So, dia perlu tengok benda itu. Okey. Kalau dia nampak bahawa Hishamuddin ni boleh dikontrol. Namun kalau dia melihat bahawa Hishamuddin ni tak boleh dikontrol, maka dia kena berunding dengan Najib, dia kena berunding dengan Zahid Hamidi. Zahid, Najib, sekarang ni kau nak dapati bersalah atau tidak? Kalau kau tak nak dia dapati bersalah, apa yang kau perlu lakukan ialah ikut cakap aku. Kalau saya jadi Muhyiddin, itu yang saya buat. Saya Perdana Menteri. Saya boleh menentukan sama ada engkau bersalah ataupun tidak. Oh, tapi itu tak mengikut undang-undang, ini Malaysia. Things happen. Benda berlaku, dia boleh buat. Tak ada istilah judiciary, legislative, executive separation of power tu. Itu teori ekonomi, teori politik saja. In reality, di Malaysia, benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku. Kita tidak ada ketelusan dalam menentukan high profile case. So sekarang ni Muhyiddin kata, okay, I am the most powerful person in this country. Now, my question is kepada Najib, kepada Zahid. If I were to release you, kalau aku nak bebaskan kau nak offer apa pada aku? Sebab itu, Muhyiddin buat hari tu, dia kata, Bersatu akan bertanding 50 kerusi. Kenapa dia cakap Bersatu nak bertanding 50 kerusi? Apa tujuan dia? Sekarang ini, dia nak terus pancing tau. Dia nak terus umpan. Dia nak terus dekat Zahid, dia nak terus dekat Najib. Ego dia orang masih tinggi atau tidak? Nampaknya ego dia tinggi. Zahid kata apa? Bukan setakat tak bagi 50, kami bagi kamu 15. Mersing tu pun kami ambil balik. Mersing tu kami akan ambil balik, dia kata. Mersing dia nak ambil balik. So, maksudnya jerat dia dah mengena. Ini yang permainan yang Zahid tak nampak. Muhyiddin bukan sebenarnya nak offer dia bertanding 50. Bagi Muhyiddin, dia nak bertanding seluruh Malaysia Bersatu nak bertanding. Bukan 50 kerusi. Bersatu akan bertanding di seluruh Malaysia. Gerak kerja Bersatu itu dah ada di seluruh Malaysia. Dan mereka eyeing the whole Malaysia. Cuma sekarang ini, dia nak throw that joran kepada Zahid. Nak tengok Zahid bite the bait atau tidak. Dia termakan tak umpan tu? Nampaknya dia dah termakan. Bila Muhyiddin kata dia akan bertanding 50 kerusi, terus Zahid kata, terus UMNO kata, no, you akan bertanding 15 kerusi. Razali Hamzah kata apa? No, kita akan bertanding di semua kerusi. UMNO akan bertanding di semua kerusi. Tak ada Bersatu. Semua kerusi Bersatu kita akan sapu. That is a bait. Itu umpan. Umpannya apa? Aku dah nampak. Bahawa memang kau tak boleh offer. Kau tak boleh dengar apa yang aku cakap. So, kalau kau tak boleh dengar apa yang aku cakap, thank you very much. You have just, kalau kita main poker, you have just shown me your card. Dan kalau kita main poker, siapa yang tahu main poker tahulah. Sekarang ini, kita dah ada poker the deck, kita tengok, kita dah tahu card dia card apa. You have just shown me your hand. Okay, fine. Kalau macam tu, selepas ini, saya nampak bahawa Zahid, Najib dan suatu dia akan didapati bersalah. Mereka akan didapati bersalah. Tetapi the game is not yet over. Dia akan didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Kita tengok selepas Mahkamah Tinggi, macam mana nada dia orang. Apa tone mereka. Sebab apa saya kata hujung tahun ni? Sebab Julai ni adalah keputusan. Julai ini sepatutnya keputusan Najib. So kita akan tengok tone Najib tu macam mana. Tone Zahid itu macam mana selepas dia dapati bersalah. Sekarang bang, engkau boleh lagi nak sombong. Engkau boleh nak sombong sekarang ini. Tapi once kau dah rasa dia dapati bersalah, you are stripped off daripada you punya jawatan sebagai MPs, sebagai YB. You dah start masuk penjara. You duduk dalam penjara. Masa tu baru you start berfikir. Kenapa aku tak fikir dulu? Sebab orang-orang ni, mereka tak biasa duduk dalam penjara. Tuan-tuan tak puan tak tahu, Zahid Hamidi tu pernah ditahan oleh Mahathir di bawah ISA. Sewaktu Anwar Ibrahim dahulu, reformasi. Dia antara orang yang kononnya menyokong Anwar Ibrahim. Pernah ditahan ISA.
Tapi tak sampai pun berapa lama, dia dibebaskan, akhirnya dia U-turn, dia join balik UMNO. Dia orang yang tak tahan masuk penjara. Tak tahan menghadapi benda-benda ni. You bayangkan kalau dia masuk penjara, kita letak dia dalam penjara. Tak payah penjara lah. Bayangan penjara tu, bila dia dapati bersalah, walaupun mungkin dia ada rayuan tak akan masuk penjara, tetapi bayangan dia untuk masuk penjara itu sendiri sudah cukup untuk menakutkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau bayangan penjara itu dah ada, kan, maksudnya offer itu dah ada, tukul itu di tangan Muhyiddin, kita nak kata apa? Kita nak cakap apa? Kalau lepas ni dia kata, bersatu akan bertanding semua kerusi, UMNO tak payah bertanding. Ingat UMNO, ingat Zahid tak boleh kata, okeylah, kita setujulah, ambillah semua kerusi. You ingat tak boleh? Looking at the current circumstances, keadaan yang ada sekarang ini, what is the better offer yang Zahid dengan Najib ada? Position apa yang mereka ada? Dia bukan Perdana Menteri, mereka bukan menteri. Mereka ahli parlimen biasa. Dia setakat Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Bukan, Presiden UMNO, Timbalan Presiden Tok Mat. Dan bekas Presiden UMNO. Itu saja. Dan UMNO tidak relevan dengan Muhyiddin. Tidak relevan dengan Muhyiddin. Sebab itu saya kata, tugas Muhyiddin dahulu, masa nak jatuhkan Najib, bukannya sebenarnya nak cerita pasal 1MDB lah, corruption lah, kleptokrasi lah. Bukan itu. Dia sebenarnya nak jatuhkan Najib je sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi number one. Masa tu dia timbalan. Tapi tak berjaya rancangan dia sebab tak cukup. Sokongan tu tak cukup. Dia bukan masalah 1MDB. 1MDB itu hanya alasan. So, bila dia ada peluang, the moment dia ada peluang untuk jadi Perdana Menteri, dia terus jadi Perdana Menteri, tinggalkan Mahdi. Itu je. The objective has never been about the people. The objective has always been about in power, about jadi Perdana Menteri. Itu yang pertama. Kemudian itu saya kata, kita kembali kepada situasi yang ada sekarang ini. Keadaan yang ada sekarang ini. So, pilihan kedua tadi, dia kata, Hishamuddin akan take over UMNO. Mereka ini semua akan didapati bersalah. Masuk jail. So, apa jadi dengan yang lain? Bila dia dah jadi pengurusi, dia senior. Siapa lagi senior? Selain daripada Hishamuddin, Tun Hussein On, siapa lagi senior? Siapa yang senior? Tok Mat. Tok Mat tak ada kuasa. Tok Mat setakat adun je. Hishamuddin, Tun Hussein On adalah yang senior. So, next in line, selepas Najib, Tun Razak. Kenapa saya sebut nama bapa dia orang ni? Dia orang ni semua orang-orang lama di dalam UMNO. Dah ada pegangan position. Sebab itu orang-orang UMNO, selepas ini, you all kena rally bawah Hishamuddin. Suka atau tidak, you all kena rally bawah Hishamuddin. Zahrin, dia tak suka Hishamuddin. Tapi you all kena rally bawah Hishamuddin. Papa Gomo tak suka Hishamuddin. You all kena rally bawah Hishamuddin. Suka atau tidak, kalau nak survive dalam politik lepas ni, Hishamuddin will be the next bad. Kenapa saya kata macam tu? Semua Najib dibawa kes, Zahid dibawa kes, Rosmah dibawa kes, Isa Samad dibawa kes, Nazri Aziz dibawa kes. Semua ada kes-kes masing-masing. Yang tak ada kes siapa? Hishamuddin. Dia Menteri Pertahanan, kapal terbang hilang. Jet hilang. Dana hilang. Tapi kenapa dia tak dibuat pertuduhan? Sebab apa? Siapa Menteri KDN pada masa itu? Muhyiddin Yassin. Dia dah buat perancangan ni lama, tuan-tuan dan puan. Perancangan ini lama sebenarnya. Tetapi perancangan ini macam saya kata, macam main chess tadilah. Dia tengok what is the next move. Election is coming around the corner. Are we ready? Yes. InsyaAllah. Saya, macam saya kata, bulan 9 hujung ni saya akan berada di Kuantan untuk buat tour. Lebih daripada 250 orang untuk berceramah di depan 250 orang dan live. Saya, kerana apa? PKP tak boleh lebih 250. So, 250 je kita limitkan. Itu di Kuantan. Kemudian kita akan pergi juga ke Perak, insyaAllah. Perancangan kita ke Perak. Perancangan kita ke Melaka. Perancangan kita ke Johor. Johor dah pergi dah hari tu, cuma saya tak ada. Kawan-kawan saya pergi. Perancangan kita ke Sabah. Perancangan kita di Sarawak. Sarawak memanglah tempat saya memang kena wajib laksanakan tempat saya lah. Tapi tempat-tempat lain tu kita dah buat perancangan-perancangan kita dan saya dah hantar orang-orang saya untuk memastikan bahawa perancangan itu berterusan, insya-Allah. Dan untuk memastikan bahawa kita ada orang kata apa, cukup dana, insya-Allah saya akan menganjurkan satu dinner, satu fundraising dinner di Kuala Lumpur pada bulan September ini, insya-Allah saya akan menganjurkan satu fundraising dinner untuk PRN Sarawak, Pilihan Raya Negeri Sarawak, di mana saya akan meletakkan calon. Bukan saya meletakkan calon lah, parti meletakkan calon, dan juga dana itu kita gunakan untuk supaya mungkin membeli barang-barang keperluan untuk calon-calon. InsyaAllah
saya akan ada dekat situ dan kita akan menjemput tokoh-tokoh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, seperti orang kata apa daripada Sarawak kita Haji Japar Suyut, Datuk Hafsah Harun. Kemudian kalau kita tengok daripada pimpinan kita, berkemungkinan ni saya tak jamin Rafizi Ramli kalau sekiranya dia setuju untuk datang, tapi kalau dia tak nak datang tak apalah, saya tak boleh nak kata apa. So insya-Allah yang tu nanti saya akan announce tidak lama lagi. Depan dia saya tengok satu dekat Ampang, satu dekat Bandar Seri Putera Bangi. Sebab apa Bangi? Sebab saya boleh cover bahagian selatan, jadi orang selatan boleh turun, dan Ampang orang utara, contohnya belah Perak, belah Perak ni boleh turun. Dan Selangor dan Kuala Lumpur boleh turun lah, insya-Allah. Jadi kita akan buat announcement tidak lama lagi, dan untuk itu insya-Allah kita akan bersiaran pada malam esok. Saya kata Snap Election, we get ready, kita bersedia dan kita kena mulakan sekarang. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tak ada lagi masa untuk kita rehat, tak ada lagi masa untuk kita nak kata nantilah, tunggulah dulu, relax lah. Tak ada. Snap Election akan berlaku dan persediaan sudah dibuat. Persoalannya, adakah kita bersedia, dan persoalannya, kita mampu ke tidak. Saya sudah panggil rakan-rakan saya daripada Bina Negara, mereka sudah bersedia. Bina Negara 3.0, tunggu sehari dua lagi, saya akan buat grup untuk kita nak buat grup-grup saya akan buat untuk saya bawa masuk. Minta maaf terlewat sikit, laptop saya ada masalah. Sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lawan, tetap lawan. Selamat malam.